Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, pada hari ini saya akan teruskan dengan topik yang pertama dalam tajuk RBT, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, jadi saya akan sharekan skrin saya. Okey, pelajar-pelajar boleh lihat. Okey, baiklah. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bab 1, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, saya tahu semasa kamu sekolah rendah, kamu dah belajar tajuk RBT. Tapi untuk sekolah menengah, tajuk RBT tu dia lebih fokus. Okey. Yang pertama sekali, apa yang kita perlu tahu ialah takrif. Takrif bermaksud ialah definisi. Di mana definisi reka bentuk ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey. Dekat sini dia punya keywordnya ialah yang pertama ialah penghasilan idea. Okey, secara terancang untuk menghasilkan produk. Itu kata kuncinya. Manakala teknologi bermaksud pengetahuan yang mengaplikasikan sains dan matematik bagi memudahkan atau menyelesaikan masalah manusia menggunakan pelbagai sumber dan pengetahuan teknikal yang terus berkembang. Okey. Kata kunci di sini ialah mengaplikasikan sains dan matematik. Maksudnya bila kamu nampak saja perkataan sains dan matematik, itu merujuk kepada takrif teknologi. Kemudian takrif reka bentuk dan teknologi ialah gabungan pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Maksudnya di sini dia gabungkan takrif reka bentuk dan juga takrif teknologi, maka terhasillah takrif reka bentuk dan teknologi. Keywordnya ialah gabungan pengetahuan secara terancang, pengetahuan sains dan matematik. Itu ialah kata kuncinya. Jika kita lihat dari segi evolusi reka bentuk, ini contoh telefon. Setiap hari akan berlaku evolusi. Maksudnya setiap hari kalau kita tengok telefon bimbit, mesti ada yang keluar jenama yang baru. Contoh kalau dulu pada tahun 1885, awak tengok telefonnya besar kan. Tetapi sekarang telefonnya tu dah besar tapak tangan je. Itu bermaksud setiap hari akan berlaku evolusi reka bentuk. Tak kira lah telefon bimbit ke, komputer ke, baju dan juga sebagainya. Di mana bidang reka bentuk terbagi kepada dua, iaitu konkret dan juga abstrak. Bidang konkret ialah produk yang dapat dilihat atau dipegang. Manakala bidang abstrak yang boleh lihat tetapi tak boleh dipegang. Okey. Contoh produk konkret yang dapat dipegang. Contohnya kamu pergi kedai alat tulis, kamu beli pen, kamu beli kertas. Jadi bila kamu beli tu kamu dapat barang. Itu ialah produk konkret. Manakala bagi produk abstrak ialah perkhidmatan. Contohnya, ayah kamu pergi hantar kereta untuk dicuci. Kemudian hantar kereta untuk dicuci, di mana kedai cuci kereta tu dia menyediakan perkhidmatan cuci kereta. Mana maksudnya bila dah siap, kereta ayah awak bersih. Itu ialah contoh bidang reka bentuk bagi abstrak. Di mana konkret ni kalau kita lihat, ada segi teknologi, peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan, seni, masakan, seramik, lukisan, alat muzik, arca dan juga sulaman. Saya ambil satu contoh, kedai makan. Kedai makan ialah masuk dalam konkret. Kerana bila kamu pergi kedai makan, kamu order makanan, nasi goreng.
Dan makanan yang sampai itu ialah nasi goreng lah. Kamu dapat makanan, kamu boleh pegang. Okey. Manakala bagi bidang abstrak pula, libatkan perkhidmatan lah. Pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, komunikasi, bahasa, atur cara, bunyi dan suara, cahaya dan isyarat, persuratan dan periklanan. Okay, baiklah pelajar, saya ada satu masalah. Di mana saya beri masalah, kamu jawab. Okay, sebagai contoh, macam sekarang, okay, saya tengah mengajar kamu. Apakah bidang reka bentuk yang telah berlaku sekarang? Konkret atau abstrak? Jawapannya ialah abstrak. Kerana sistem dia termasuk dalam kategori sistem pembelajaran. Di mana saya ajar kamu. Okey, kamu nampak saya tetapi kamu tak boleh pegang. Kan? Itu contoh. Okey, seterusnya. Kedai Dobi. Okey, Kacah ada kedai Dobi kan? So, kedai Dobi tu ialah apa? Konkret ke abstrak? Jawapannya ialah abstrak. Kerana kedai Dobi tu ialah satu perkhidmatan. Okey, kita hantar baju kat dia, dia tolong basuhkan baju kita. Okey. Okay, contoh seterusnya. Kamu pergi kedai pakaian. Itu ialah bidang konkret ke bidang abstrak? Okay, bidang konkret. Betul. Kerana bila kamu pergi kedai pakaian, kamu beli pakaian, kamu dapat pakaian, kamu boleh pegang pakaian. Okey. Okey, seterusnya ialah elemen reka bentuk. Di mana elemen reka bentuk ialah perkara yang digunakan untuk menzahirkan idea mereka dalam bentuk lakaran atau lukisan. Okay, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah elemen reka bentuk, iaitu garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna, nilai dan juga ruang. Okey, ada 7 semua sekali. Okay, yang pertama ialah garisan. Ini ialah contoh garisan. Di mana garisan bermaksud cantuman satu titik yang mempunyai ukuran panjang, jarak dan ketebalan. Di mana garisan ni ialah satu unsur penting. Bila kita lukis je, mesti akan nampak garisan. Tak kira lah apa-apa. Mesti akan nampak garisan. Kalau tak nampak garisan, tak jadilah lukisan. Di mana fungsi garisan ialah untuk membahagikan dua ruang kawasan, menunjukkan pergerakan arah atau aliran, menunjukkan perhubungan antara elemen, mewakili ketegangan antara dua titik, mewujudkan kestabilan dan kerehatan. Ini contoh garisan. Okey. Elemen yang kedua ialah rupa. Bila kita buat garisan, daripada garisan itulah akan jadinya rupa. Di mana rupa ni terbentuk apabila garisan tu bercantum. Sebagai contoh, kita buat bentuk segitiga. Mula di sini, sampai sini, di sini, dan terus di sini. Jadi daripada garisan tu, maka terjadilah rupa segitiga. Di mana rupa segitiga tu, dia bersifat 2D. Ini 2D. Okey. Di mana terdapat dua jenis rupa iaitu rupa geometri dan rupa organik. Okay, ini ialah rupa geometri. Kita lukis rupa geometri dengan menggunakan pembaris. Manakala ini ialah rupa organik. Kita lukis tanpa guna pembaris. Seterusnya ialah bentuk. Okey. Bentuk ialah bersifat 3D. Di mana ia boleh dilihat dan dipegang. Maksudnya sebagai contoh bentuk cube. Kalau rupa kamu nampak permukaan yang depan sahaja. Okey, ni kamu nampak permukaan depan sahaja, ni rupa. Tetapi kalau bentuk kita nampak permukaan atas, permukaan tepi dan juga sebagainya. Kita nampak lebih daripada satu permukaan. Itu rupa. Di mana bentuk dia mempunyai ketinggian, kelebaran dan kedalaman, ketinggian, kelebaran dan juga kedalaman, menggambarkan ruang, luas dan juga isi padu. Ini bentuk. Okey.
Ingat beza di sini ialah rupa berbentuk 2D, manakala bentuk dia berbentuk 3D. Okay, seterusnya ialah tekstur. Okay. Tekstur ialah permukaan yang memberi impak atau kesan kepada pandangan mata pada sesuatu lukisan atau objek. Maksudnya tekstur di sini ialah benda tu kalau kita pegang, kita rasa apa? Sama ada kita boleh rasa melalui sentuhan ataupun visual, kita lihat. Seperti licin, kasar dan lain-lain. Tekstur. Kalau kita pegang tu kita rasa apa? Cuba kamu pegang kamu punya skrin telefon tu, apa kamu rasa? Kamu rasa licin. Okey? Cuba pegang muka kamu tu. Kamu rasa apa? Kasar ke licin? Itu ialah tekstur. Okey? Seterusnya ialah warna. Okey, di mana warna dia memberikan kesan kepada mata, emosi dan juga psikologi manusia. Di mana warna terbagi kepada 3 jenis, iaitu warna asas yang melibatkan kuning, merah dan biru. Kemudian warna secondary, warna sekunder melibatkan jingga, ungu dan hijau. Dan juga warna sekunder ataupun warna tertier. Contohnya dia melibatkan macam ni lah. Kalau kita lihat, di mana warna terdapat 2 kategori, iaitu warna panas dan juga warna sejuk. Di mana warna panas merupakan warna yang terang. Contohnya macam kita lihat kat sini, jingga, kuning, merah dan ungu. Manakala warna sejuk merupakan warna yang lembut. Kalau kita lihat, warna itu mata dia, kita akan nampak lebih relax lah, tenang. Itu warna sejuk. Kemudian nilai. Nilai merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu warna atau warna. Ini nilai. Kalau kita lihat di sini, ini dia gelap berbanding di sini. Itu nilai. Saiz. Saiz merujuk kepada ukuran atau dimensi. Maksud contoh ini. Saya nak tanya, gambar ni rupa ke bentuk sekarang? Ya, jawapannya ialah rupa. Kerana dia bersifat 2D. Jadi bila saiz ni, kita akan dia ada elemen saiz bila ditunjukkan kat sini berapa ukuran. Contoh macam ni kan. Kita nampak ukuran dia 89 mm, tinggi dia 130 mm. Lebar tapak dia ialah 58.5 mm. Ini ialah saiz. Jika diberikan gambar tetapi tidak dinyatakan saiz, maka dia tak ada elemen saiz di situ. Seterusnya ialah ruang. Ruang bermaksud kawasan kosong di sekeliling garisan, objek dan jarak antara dua objek atau rongga dalam sesuatu objek. Contoh ni ialah kotak. Dalam kotak ni ada ruang untuk kita simpan barang. Itu ialah ruang. Di mana ruang yang kelihatan pada mata dikenali sebagai ruang nyata, iaitu positif. Manakala ruang yang tidak kelihatan dikenali sebagai ruang ilusi ataupun ruang negatif. Sebagai contoh, tulisan ni. Ada ruang tak kat sini? Ada. Inilah ruang. Inilah ruang. Seterusnya ialah prinsip reka bentuk. Tadi kita ada elemen reka bentuk. Ini ialah prinsip reka bentuk juga. Di mana sama juga macam elemen reka bentuk, dia ada 7 prinsip reka bentuk. Di mana prinsip reka bentuk ialah proses yang digunakan untuk menyusun maklumat. Prinsip reka bentuk membantu mereka membuat keputusan bagaimana hendak menggunakan elemen reka bentuk.
Prinsip reka bentuk membantu sesebuah lakaran idea menjadi lebih menarik dan menyenangkan apabila dilihat. Okey, kita lihat yang pertama. Maksudnya reka bentuk yang baik mestilah mempunyai prinsip reka bentuk keseimbangan. Okey. Keseimbangan ni maksudnya jika diberikan gambar, kalau kamu buat garisan. Okey. Jika kamu buat garisan tu, gambar tu seimbang, itu dipanggil sebagai keseimbangan simetri. Okey. Tetapi kalau kamu ambil ada gambar, kamu buat garisan tengah dia, okey, gambar tu tak seimbang. Itu ialah keseimbangan asimetri. Okey. Di mana keseimbangan simetri ialah persamaan kedua-dua belah bahagian. Ini dia, sama. Manakala keseimbangan asimetri, dia tak sama. Itu dia. Okey. Yang kedua ialah prinsip pergerakan. Merujuk kepada keadaan bergetar, bergoyang, beralur dan berpancar serta bersinar-sinar, dia memberikan kesan lebih realistik terhadap sesuatu gubahan. Merujuk kepada aliran yang memimpin pergerakan pandangan mata terhadap sesuatu objek. Contoh macam ni lah. Okay, ni ada telefon, kemudian dia ada garisan macam ni. Ini ialah pergerakan lah. Mungkin telefon tu sedang bergetar. Sebagai contoh, gambar ni cahaya. Kemudian ada garisan memancar. Itu menunjukkan pada pergerakan. Cahaya sedang memancar. Maka dia bagi lukisan ombak. Okey. Lukisan ombak. Okey. Kalau kamu lihat di sini, ada garisan ombak. Itu ialah pergerakan. Menunjukkan pada pergerakan ombak. Seterusnya ialah pengulangan. Pengulangan merujuk kepada penyusunan elemen yang sama secara berulang-ulang dari segi saiz dan juga bentuk. Dia boleh berlaku dalam bentuk bersudut, ini pola bersusun, bersiri, seli atau berjejari. Contohnya, kalau kita lihat di sini. Pengulangan dari segi apa? Ialah yang pertama warna. Warna kuning digunakan berulang kali. Kemudian pengulangan dari segi arah. Bentuk. Ini bentuk yang sama, diulang. Manakala gambar ni pula, mana pengulangan dia? Pengulangan dari segi corak. Corak yang sama. Warna yang sama. Kalau gambar ni pula, pengulangan dari segi warna ke bentuk? Bentuk. Kalau kita lihat bentuk yang sama, pengulangan bentuk. Ini pun ialah pengulangan bentuk. Seterusnya ialah penekanan merujuk kepada tumpuan elemen yang diserlahkan. Contoh, macam diberikan satu gambar rajah ni. Ni ialah penekanan dari segi warna. Yang lain semua warna hitam, dia seorang je warna merah. Ini ialah penekanan. Manakala gambar rajah ni pula merujuk kepada penekanan dari segi saiz. Yang lain semua saiznya biasa, sama. Ada satu je saiz yang besar. Yang ini pula ialah penekanan dari segi bentuk. Semua bentuk heksagon. Manakala ada satu je bentuk bulat di sini. Itu ialah penekanan. Dan juga ialah keringkasan. Di mana keringkasan merujuk kepada reka bentuk yang menunjukkan intipati atau elemen yang sangat penting agar dia dapat menarik tumpuan serta senang diingati. Bagi contoh, ini simbol apa? McDonald. Semua orang tahu ni simbol McDonald. Ini simbol Nike. Semua orang tahu ni simbol Nike. Manakala ini ialah simbol Apple. Kan, komputer. Ini ialah keringkasan. Yang kedua, seterusnya ialah kontras, di mana merujuk kepada pelbagai elemen yang berlawanan. Kontras merujuk kepada perbezaan. Yang pertama, kalau kita lihat kat sini, perbezaan dari segi apa? Kontras dari segi warna. Ini warna hitam, ini warna putih. Kemudian kontras dari segi bentuk. Tulisan yang berlainan. Kalau gambar ni, perempuan ni, merujuk pada kontras. Perbezaan dari segi apa? Yang pertama warna. Begitu juga dengan gambar ini. Dia merujuk pada kontras dari segi warna. Jadi ingat kontras bermaksud perbezaan. Seterusnya ialah kepelbagaian. Di mana kepelbagaian boleh dikaitkan dengan penggunaan
pelbagai elemen, gaya, kualiti dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Seperti kita lihat di sini, kepelbagaian apa yang digunakan? Kepelbagaian bentuk. Okey, ada bentuk yang macam ini, ada bentuk yang macam ini, ada bentuk macam ni. Yang kedua, kita ada kepelbagaian warna. Kita ada warna hitam, warna jingga, warna hijau, warna kuning. Itu ialah kepelbagaian. Okey, kalau baju ni pun sama juga. Kalau kita lihat di sini, dia ada kepelbagaian apa? Kepelbagaian bentuk. Okey, bentuk yang ini tak sama dengan ini. Kemudian kita ada kepelbagaian warna. Itu dia. Okey, dan juga seterusnya, elemen seterusnya, prinsip seterusnya ialah kesatuan, di mana semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, konsep dan juga idea yang sempurna. Kesatuan, kita gabungkan dia. Okey, sebagai contoh, bentuk bulat, rupa bulat ni digabungkan. Maka ini ialah kesatuan. Jadi ada satu simbol Olimpik. Okey. Kemudian yang ini pula. Okey, semua bentuk digabungkan, jadilah seutas rantai. Okay, yang ini pula. Kesatuan dari segi warna, digabungkan warna, maka jadilah bentuk burung. Okay, seterusnya ialah harmoni, di mana suatu reka bentuk yang dapat mewujudkan gambar emosi yang positif. Maksudnya kalau kita lihat reka bentuk tu, kita dapat rasa dari segi emosi yang relax, lebih santai. Itu merujuk kepada harmoni. Macam dalam gambar ni lah, bila kita lihat warna hijau ni memberikan kesan harmoni kepada ruang tamu tersebut. Okey, baiklah. Jadi itu sahaja kita punya pembelajaran pada hari ini. Okay, kita belajar apa hari ini? Yang pertama, takrif reka bentuk. Yang kedua, takrif teknologi. Dan yang ketiga, takrif reka bentuk dan teknologi. Okay, ingat keyword dia. Lagi kita belajar apa lagi? Elemen reka bentuk ada 7. Dan juga prinsip reka bentuk ada 7. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang.